Moyang saya merupakan seorang pelakon opera Teochew. Tetapi nenek, mak dan saya adalah pemain boneka Teochew. Saya buka itu museum bagi semua orang boleh datang, menengok, mengalami boneka dan opera Teochew sedekatnya. Saya akan takut kalau satu hari saya tak nak continue ini tradisi. Apa yang akan jadi? Dia akan hilang, tak ada orang tahu. Mungkin generasi yang lain-lain mereka tak akan tahu ada tradisi ini. Kita main boneka, main opera di kita punya social media. Dia akan nampak, dia akan tanya, apa ni? Oh, you buat ini ya, macam unique, special. Kita juga nak bagi lebih banyak orang tahu sekarang ada ini boneka Teochew di Penang, di Malaysia. Nenek saya dulu dia ada tengok ni dalam TV semua, tapi saya masih kecil lah, tak sangat suka, bukan yang very modern punya. Sekarang ada try pergerakan semua, untuk try tu ambil tu puppet, yang puppet tu sangat berat, sangat menarik. Pulau Pinang, permata di Selat Melaka. Bumi warisan dunia, kaya dengan sejarah, tradisi, seni bina dan warisan budaya yang masih hidup. Chia Kongsi, pusat bandar Georgetown. Tokong Persatuan Puak Hokkien ini sering dilawat pelancong kerana keunikan sejarahnya. Kali ini ia menjadi saksi kepada panggung opera dan boneka Teochew mempamerkan seni budaya mereka yang telah diwarisi berdekad lamanya. Setiap boneka ada karakter yang unik. Persembahan kali ini, boneka dengan watak utama di medan perang dibawakan ke pentas untuk tatapan pengunjung. Bermula lebih 500 tahun lalu, boneka Teochew yang terhasil sehingga kini adalah hasil evolusi wayang kulit Cina. Saya Lo Zikai, Operation Manager di Teochew Puppet dan Opera House. Puppet saya tu dia spread tu berapa-berapa tempat. So apabila itu saya puppet pergi ke Teochew bandar, itu orang Teochew dah fikir apa elemen, apa material dia boleh bagi untuk puppet ini. So mereka ubah, so mereka tambah itu craft tangan orang Teochew dalam itu puppet dan menjadi itu Teochew Iron Rock puppet. Berbeza dengan wayang kulit, boneka Teochew mempunyai anatomi seakan manusia. Namun, titik pemisah boneka pada bahagian leher memudahkan pertukaran watak. Ia juga dibina mengikut saiz dan berat tertentu, bergantung kepada persembahan. Tak senang. Dia ada berat yang puppet itu. Training pertama saya join, so saya hanya itu mau train ke saya punya tangan masa. Teochew Iron Rock puppet itu, kepentingan dia tangan kiri lebih penting. Karena tangan kiri dia mau handle itu badan puppet dengan kiri punya tangan. Tapi kanan, puppeteer punya kanan manipulate the right hand only. It's difficult to train the muscle because dalam tradisi cikgu-cikgu boneka itu dia satu hari mau main 4 jam. Tiga batang besi, ribuan gerakan. Mengendalikan boneka Teochew adalah seni yang rumit. Setiap lenggok dan pergerakan boneka memerlukan teknik yang betul. Hanya Linggoh, dalang utama dengan hampir 40 tahun pengalaman, mampu menghidupkan boneka Teochew dengan sempurna.
Saya Linggo, pelakon opera dan pemain boneka Tiu-Tiu. Saya merupakan seorang pemain boneka. Family saya semua adalah puppet troupe. Moyang saya merupakan seorang pelakon, tetapi nenek, mak dan saya adalah pemain boneka Tiu-Tiu. Saya mulakan seorang pemain boneka sejak umur 7 tahun. Mula-mulanya adalah keturunan daripada mak saya, tapi lama-lama saya pun sukakan boneka ini. 想要把它做得更好。 Tahun bersilih ganti, generasi bersulam tradisi. Linggo, generasi keempat meneruskan legasi ini daripada ibunya dengan sentuhan moden yang lebih dekat dengan para penonton. 我们传统文化类，它通常都是 Biasanya puppet troupe saya adalah di temple. Kami buat itu cerita tradisi di temple bagi Tuhan. Tapi saya buka itu museum bagi semua orang boleh datang, menengok, mengalami experience boneka dan opera Tiu-Tiu dengan sedekatnya. 我们跟那个年轻人的距离。 Georgetown, pusat bandar yang berkilau sebagai tapak warisan dunia UNESCO setanding Melaka bandaraya bersejarah. Pesona sejarahnya dan harmoni budaya pelbagai kaum menarik jutaan pengunjung di seluruh dunia. Berbeza dengan pentas opera yang didirikan sementara. 11 tahun lalu, sebuah panggung opera dan boneka Tiu-Tiu di Lebuh Armenian menjadi rumah tetap bagi seni pertunjukan ini. Pertama seumpamanya, setiap pengunjung dibawa ke teruang masa dunia opera Tiu-Tiu. Berasal dari Tiu-Tiu, sebuah bandar di Guangdong, China dengan kisah tersendiri. Pementasan opera yang dipersembahkan mungkin kelihatan sama secara mata kasar. Sebaliknya, terdapat kisah klasik tempatan dan juga dewa tertentu yang disuntik melalui bahasa, muzik dan pakaian Tiu-Tiu. Yang kita semua tahu ada opera Tiu-Tiu, opera Cina, opera Hokkien. Semua-semuanya ada satu kategori opera, tetapi yang perbezaannya adalah dialek atau itu bahasa yang tak sama. Kerana di Tiu-Tiu opera, mereka guna bahasa Tiu-Tiu. Opera semua ini adalah daripada merata-rata tempat. Tiu-Tiu opera ini berasal daripada Tiu-Tiu. Ada beberapa cerita-cerita Tiu-Tiu dari sana. Yang perbezaannya bahasa, cerita, muzik Tiu-Tiu, baju, kostum pun ada sikit tak sama. Meskipun memiliki kesamaan dengan opera Cina lain mempersembahkan kisah klasik dewa-dewi, namun terdapat nuansa unik. Berbeza dengan opera Hokkien yang mempersembahkan 3 dewa. Di Tiu-Tiu kami akan main itu 8 dewa. Mereka datang untuk meraihkan, untuk buat itu greeting kepada semua orang. Lahir 500 tahun lalu, boneka Tiu-Tiu hadir dalam beragam bentuk dan rupa. Uniknya dalam setiap adegan, hanya tubuh dan aksesori kepala yang berganti, sementara wajah tetap sama di sepanjang persembahan. 因为在马来西亚呢，对于这个 Tiu-Tiu Saya ingat dulu punya orang tak upaya merekod dan dokumen semua seni itu dalam satu dokumentasi. So sekarang saya nak guna teknologi sekarang merekod dokumen dan menarik generasi baru dan pergi ke sekolah bagi semua orang tahu. Dia tak hanya bagi kaum Cina, dia mesti bagi semua kaum datang belajar seni ini. Dan pergi ke sekolah bagi murid-murid tahu sebab seni ini semakin kurang orang main belajar. Nah, cari satu pewaris yang sesuai pun adalah satu cabaran. Sebab saya tak ada anak, generasi kelima,
adalah bang saya punya anak. Mereka masih muda, bukan yang adik guru yang cukup quality, ability untuk mewaris seni itu. 愿不愿意去继承？ Tahun 2018, saya memulakan cerita Si Tanggang. Sebab cerita Si Tanggang ada satu similarity dengan Chinese story kami. Macam mana anak nak buat baik kepada mak. So, saya combine kreatif untuk menarik generasi-generasi dan public tengok. Sebab saya merupakan seorang Malaysian. Dalam seni boneka Teochew mempunyai 4 watak utama dengan pelbagai variasi karakter. The Man, The Lady, Villain dan Joker. Dahulunya di Teochew, tanah liat adalah jiwa boneka-boneka ini. Seiring waktu, ia berevolusi dengan menggunakan bahan-bahan lokal tanpa mengorbankan integritinya. Namun, pemeriksaan berkala menjadi kunci menjaga keindahannya. Semua yang puppet sini kami ada buat itu archive. Puppet boneka apa kod itu dan berbeza dengan susun dengan baik kerana kami mau rekod itu kerana yang lama punya history agak-agak ada 50 tahun ya, so kami nak jaga dengan baik. Maintenance dia mesti ada. So sebelum setiap kali kami pergi luar untuk persembahan, kami mesti membuka semua, check untuk struktur dia ada bergerak tak atau mau tambah apa atau kain dia semua okey tak, ada koyak kami mau jahit ya, semua mesti mau check. Usai menyelenggara, Zikai menguji setiap pergerakan boneka dengan cermat. Setiap sendi dan sambungan harus bergerak bebas serta lancar, membolehkan boneka dapat meniru gerakan manusia secara sempurna. Ini ritual penting agar boneka memukau penonton. Macam orang yang benar punya lah. So dengan tangan saya boleh macam ini, dia boleh sama, dia boleh macam ini. Okey, jika kaki kamu boleh macam ini, dia juga boleh macam ini. Yang mau jalan ke depan, saya push satu step. Okey, back belakang, pull, tarik satu step. Okey, kami akan buat tambah-tambah lagi. Okey, stop. Okey, kami pusing lagi jalan. Okey, so macam terbang saya sudah belajar, so dia macam ini. Okey, so itu macam puppet terbang. Okey, dia turun. Okey, so semasa dia singing, macam orang singing lah. So, kami akan enjoy the music. Ya, enjoy the lagu. Dia bukan sama. Dia sama juga singing. Some action. Panggung opera dan boneka Teochew bukan sekadar galeri sejarah, bahkan sebagai arena bermain buat pengunjungnya. Ia turut memberi peluang untuk berinteraksi secara langsung dengan seni ini, merasai sendiri keajaiban sebagai dalang boneka Teochew, menggerakkan boneka-boneka yang penuh cerita. I think it's a nice touch to the tour to be able to really try the outfits and try to manage the puppets, even though it's more difficult than what it looks like because it's
it's not that it's heavy, but you have to really use both of your hands, so it's quite tricky. But it's just a nice touch to have this interactive aspect on the tour. So I really like it. Yeah. Sebagai pencinta sejarah dan budaya pelbagai kaum, Emily sangat tertarik dengan evolusi yang telah dilalui seni pementasan dari Teochew ini. Peredaran zaman dan generasi berupaya memberi sentuhan baharu kepada kisah seni ini untuk masa hadapan. I think it's really cool that there is a new generation making new puppets with different characters, like a more modern version, because I think that's how the tradition can also perpetuate, you know, generations by generations by adding like a modern touch every time. So yeah, it's gonna be interesting to see how it evolves with the 5th generation now and then later on maybe. Perkara yang sama turut disedari Lingo. Dua pementasan boneka dengan sentuhan moden dan imersif telah berjaya dipersembahkan, hasil kerjasama di antara dia dan juga anak-anak muridnya. Ibu dan si Tanggang berjaya merobek stigma opera klasik. 18年的时候就开启了 Tahun 2018, saya pun memulakan Si Tanggang, cerita-cerita Si Tanggang. Sebab cerita Si Tanggang ada satu similarity dengan Chinese story kami. Macam mana anak nak buat baik kepada mak. So saya combine kreatif untuk menarik generasi-generasi dan publik tengok. Sebab saya merupakan seorang Malaysian. Dalam Malaysia, ada pelbagai kaum. So, semua orang pun boleh dengar lagu-lagu yang pelbagai bahasa. 所以我觉得这个才是未来我们要做的。 Di balik kilauan panggung, Linggoh melalui perjuangan panjang. 如果要说什么困难的话， Tentu ada cabaran. Salah satunya adalah warisi bagi family saya. Sebab adik saya pun ada satu puppet troupe. Kadang-kadang dia tak cukup orang, saya pun nak pergi tolong. Dan museum sini saya pun nak jaga. Museum pun mengalami satu cabaran adalah funding. Kami nak buat seminar, workshop, persembahan dan education. So kami ada apply government punya funding. Tapi nasib baik saya ada banyak kawan. Semua datang tolong saya. Pun ada mencari funding bagi saya. Saya rasa gembira dan bangga apabila saya telah menyelesaikan semua cabaran ini. Dan bagi saya merupakan satu dorongan dan sokongan terus mewariskan seni budaya ini. 每一个关每一个人这样去过。 Goh Hui Ling atau nama pentasnya Lingo, bintang yang menerangi panggung opera Teochew. Sejak berusia 7 tahun, dia mendalami seni ini mengikut jejak langkah ibunya. Sedar akan realiti seni ini semakin suram, Linggoh tekad membuka kelas untuk menyebarkan keindahan seni tradisi opera Teochew kepada masyarakat. Selain daripada murid-murid, saya ada ambil golongan yang muda, ada yang tua. Sesiapa yang berminat pun boleh datang pendaftaran. Dan saya ada bagi student persembahan juga. Salah satu adalah nyanyian kelas, body movement kelas bagi opera Teochew, dan ada makeup, ada juga orkestra. So bagi semua orang dan generasi baru main ke sini belajar. 教育机构来的。
Opera adalah simfoni suara. Setiap karakter, besar atau kecil, memiliki peranan penting. Vokalis perlu menguasai dialog, lagu dan teknik nyanyian yang betul. Saya harap saya akan dapat memiliki satu teater tradisional kerana di Pulau Pinang, kita sentiasa mencari teater yang sesuai, namun tidak banyak yang terdapat di sini. Jadi, jika kita mempunyai satu teater yang boleh memuatkan kami semua, lebih banyak persembahan yang boleh kami dilakukan. Selain itu, kita juga berharap kerajaan akan mengeluarkan lebih banyak dana untuk menghidupkan seni yang semakin dilupai ini. Mungkin generasi yang lain-lain mereka takkan tahu ada tradisi ini. Di ini punya pressure, saya harap boleh continue. Tapi continue, you juga rasa boleh ke saya bagi banyak orang tahu ada barang ni. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Linggoh mewarisi bakat daripada ibunya, Toh Ai Hua, mesra disapa Toh Cabo. Tugas mulia meneruskan perjuangan seni opera dan boneka Teochew ini digalas penuh amanah. Penganugerahan Adi Guru Cendana dalam seni budaya boneka Teochew diterima ibunya menjadi inspirasi hebat untuk dia terus berkarya. Sebenarnya, ibu saya seorang yang biasa dan tak pernah berfikir untuk memenangi apa-apa anugerah atau sebarang penghargaan dari pihak kerajaan untuk anugerah cendana tersebut. Dia telah menjalani dunia boneka selama 61 tahun dan saya melihat dia sebagai role model. Jadi, saya akan menjadi seperti dia, meneruskan legasi ini sehingga tua, sehingga nyawa diambil pergi. 6 dekad menyusur ranjau dunia pementasan boneka telah banyak mengajar erti kehidupan. Impaknya jelas dirasai Linggoh dan adik-beradiknya di sepanjang mereka menuntut ilmu. Namun itu telah dianggap sebahagian daripada lumrah kehidupan. Dulu ajaran mak saya adalah sangat garang. Ajaran mak saya adalah ajar kami nak buat seorang yang baik, serius. Kami ada buat salah, dia tentu nak pukul kami. Okey, ini adalah ajaran dia. Memukul kami agaklah berkesan ketika kami kecil. Tapi sejak kami sudah besar, kami rasa cara itu tak sesuai lagi. Tapi semakin kami grown up, okey, dia pun slow down, tak garang sangat dan boleh dengar orang cakap. Meskipun hidup di era moden, keluarga Goh tetap setia pada akar budaya mereka. Hidangan tradisional Teochew seperti mi tiao, bubur dan kuih moi, menu yang mengimbau nostalgia. Seperti mana semangat keluarga Goh melestarikan warisan budaya Teochew, begitu juga dengan Ki Chung Hiang, pemilik restoran ini. Dia mahu generasi akan datang mengenali menu warisan tradisi Teochew yang semakin dilupakan. Kebimbangan itu menjadi pendorong dia membuka restoran ini. Apa saya nak buat ini Teochew, sekarang Teochew yang masak sudah banyak kurang, betul-betul banyak kurang. Ini resipi mak punya, buka kedai sampai sekarang 7 tahun lah. Banyak customer ada kasih itu banyak support lah. Ini macam baru boleh tahan sampai sekarang. Teochew apa saya boleh buat tu Teochew susah buat saja.
Banyak orang tahu Teochew susah buat, semua tak mau buat. Lagi Teochew punya balang, saya tahu lah mana yang susah buat. Orang tak mau buat, orang tak mau buat, saya buat. Dua menu mudah namun sukar ditemui. Kelazatannya bergantung kepada kepakaran menggoreng dan mencampur bahan masakan agar hasilnya sebati dan meninggalkan kesan mendalam kepada para penikmatnya. Mi tiao semua orang tua sampai anak-anak semua orang suka mi. Apa saya? Dia tak serupa biasa mi. Dia mi Teochew mi. Dia susah sikit apa saya dia nak masak. Lagi dia itu minyak semua nak lainnya minyak. Lagi sedap. You tak tahu masak ni masin saja atau manis saja. Tak ada alasan. Okey, lagi satu kuih. Apa saya mau goreng kuih. Itu kuih sekarang Bansan ada boleh cari semua steamnya. Tapi sekarang you nak cari gorengnya betul-betul kosong. Hey, mau beda. Menjelang sambutan Tahun Baru Cina yang semakin hampir, panggung opera dan boneka Teochew berhias indah, menciptakan suasana penuh kegembiraan. Ia bagi memupuk semangat kebersamaan, bukan sahaja dalam sambutan, malah setiap persembahan dan hari-hari mendatang, agar jalinan kekeluargaan sentiasa erat. Namun di sebalik itu, mereka masih perlu menyelesaikan persiapan untuk projek panggung yang terbaru, bermula pada bulan Januari 2025. Sekarang ini kami akan ada buat sikit-sikit persembahan. Itu pilot project ada try dulu. Aktivitinya sama. So ada opera punya persembahan, puppetnya persembahan, ada satu persembahan Miss Go, keluarganya persembahan. Lagi kami akan buat satu tour. Dia boleh tengok itu persembahan, dia boleh tahu itu knowledge Teochew puppet dan Teochew opera, dan dia boleh experience bermain itu boneka dengan itu opera. Dan aktiviti ini dia nama Lai Heng Theatre. Menjelang malam, kawasan sekitar bergemelapan dengan hiasan lampu tanglong dan dekorasi zodiak. Kehadiran pengunjung di sekitar pusat tumpuan merancakkan suasana malam yang baru melabuhkan tirainya. Namun buat dua anak saudara Lingguh ini, malam ini merupakan sesi latihan yang harus dilulusi dengan cemerlang. Saya Go Singi, generasi kelima pelakon opera dan permain boneka Teochew. Umur 5-6 macam ni, I belajar puppet dengan I punya aunty. I punya aunty ajar I macam mana nak control itu puppet, macam mana you nak buat itu action macam mana. Lepas tu nenek ajar I nyanyi. So ini jadi I minat sebab kecil sampai besar I sudah tengok I punya nenek, I punya uncle, bapa macam mana mereka buat ini persembahan. So I rasa sangat interesting, barang yang unik dengan interest. Mengendali boneka dan melakonkan opera adalah dua perkara berbeza. Buat Sin E, ketelitian menggerakkan boneka tidaklah terlalu sukar jika dibandingkan dengan melontarkan vokal yang penuh dengan emosi dan ekspresi. Yang paling susah, I rasa macam mana show perasaan. So you nak nyanyi satu orang macam dia sedih. Dia sedih sangat, mungkin dia punya suami tak mau dia. Macam mana nak nyanyi? I tak pernah into ini proses. So, I tak erti macam mana. I akan tanya I punya nenek, aunty, bapa macam mana nak act like I punya suami tak mau I.
So, I boleh nyanyi lebih baik di dalam itu performance. So, mereka akan ajar I dengar banyak macam mana mereka nyanyi, lepas tu I meniru mereka. So, I boleh act like I'm in the process. Paling dirunsingkan scene E ialah ketetapan hatinya. Pemodenan dan pengaruh media sosial berkemungkinan menjentik hati gadis berusia 23 tahun ini, menimbulkan dilema untuk tidak meneruskan legasi ini. Saya akan takut kalau ada satu hari saya tak nak continue ini tradisi. Apa yang akan jadi? Mungkin dia akan hilang, tak ada orang tahu, mungkin generasi yang lain-lain mereka takkan tahu ada tradisi ini. Di ini punya pressure, saya harap boleh continue. Tapi continue, you juga rasa boleh ke saya bagi banyak orang tahu ada barang ini. Saya percaya tradisi seni ini mestilah bring down kepada generasi baru, sebab dalam percayaan saya ini tak boleh putus. Nak bring forward generation to next generation. Saya akan mendedikasikan sepanjang hayat saya sehingga penghujung nyawa untuk mewariskan seni ini. Jam 6 pagi. 3 watak utama untuk pementasan opera pada hari ini sedang sibuk membuat persiapan. Bermula dengan perapian rambut dan perincian di wajah, Lingkuh memberikan tumpuan sepenuhnya kepada mereka bertiga agar masing-masing dapat menonjolkan kepribadian watak yang diberi. Setiap persiapan mengambil masa di antara 2 hingga 3 jam untuk siap sepenuhnya. Sementara itu, kawasan ruang lega panggung diubah kedudukannya, memberi ruang kepada para penonton yang akan hadir nanti. Ini juga membolehkan penonton bergerak bebas di antara persembahan. Sebelum melakukan persembahan, sembahyang adalah salah satu upacara yang penting bagi kami. Selain itu, praktis dan self-discipline pun banyak penting. Sebab ini adalah self-control, kena melakukan latihan sendiri banyak-banyak kali untuk melancarkan persembahan itu sempurna. Hari yang sibuk untuk Lingkuh dan tim. Usai memahami peranan masing-masing, tugasan dimulakan. Alat muzik disusun kemas mengikut aturan, manakala peralatan audio diperiksa buat kali terakhir. Sepuluh pagi. Masa yang dinantikan telah tiba. Kebanyakan daripada pengunjung ini adalah pertama kali ke sini. Mereka datang dengan harapan. Lingkuh dan ahli pasukan berdepan-debaran walau seringkali melakukan persembahan. Persembahan pertama didahului oleh Lingkuh sekeluarga. Alunan muzik klasik dan suara merdu Lingkuh serta adiknya Elvis membawa pengunjung kembali ke zaman silam. Warisan 60 tahun tradisi Teochew 5 generasi.
Seterusnya, pengunjung dihiburkan dengan persembahan boneka yang penuh dengan aksi komedi. Kisah seorang pedagang yang berehat di sebuah pondok namun diganggu oleh roh seorang wanita. Penampilan solo dan duet opera menjadi penutup yang sempurna. Persembahan solo mengisahkan wanita yang sedang dalam perjalanan ke jamuan dan terpegun dengan keindahan alam dilihatnya. Persembahan duo dilakukan Sin Yi dan adiknya pula adalah kisah cinta rakan baik yang meluahkan perasaan cinta masing-masing. Kedua-dua persembahan opera berjaya dilakukan dengan sempurna. Keluarga I, generasi kelima ada saya, adik I, ada 2 orang, adik perempuan dan 1 adik lelaki. So, kita 3 harap boleh teruskan tradisi ini dengan kita juga nak bagi lebih banyak orang tahu sekarang ada ini boneka Teochew di Penang di Malaysia. Ini apa yang kita buat. Kita akan share kita punya foto, kita main boneka, kita main opera di kita punya social media. Dia akan nampak, dia akan tanya, apa ni? Oh, you buat ini ya, macam unique, special. Pertunjukan belum berakhir. Penonton diajak masuk ke dalam dunia majlis opera dan boneka Teochew. Setiap daripada mereka diberi peluang untuk mengendalikan boneka serta melakukan pergerakan opera. As I was walking on the art street, I saw this theater and I saw puppet show and performance opera, and I said, wow, it's very interesting and let's check it out. And we enjoyed the show. It was very interesting for us. We haven't seen this before. And yes, it's a good experience. Mostly for tourists, I think being something new, it's definitely worth trying. Jika dahulu hanya dilihat, kini ia dapat dirasai. Pengunjung dari Kuala Lumpur ini nyata teruja dengan pengalamannya di sini. Sangat menarik sebab nenek saya dulu dia ada tengok ni dalam TV semua, tapi yang dulu saya masih kecil lah, tak sangat suka macam persembahan macam ni sebab tapi dia yang bukan yang very modern punya, dan sekarang ada try pergerakan semua, dia boleh bagi kami try, dan untuk try tu ambil tu puppet, yang puppet tu sangat berat, sangat menarik. Acara ini menjadi kesempatan berharga buat Lingkoh dan para pemain pentas beramah mesra dengan pelancong yang datang ke Pulau Pinang. Momen indah yang mengujakan melihat pelakon yang sentiasa di atas pentas nyata di depan mata. Berjaya menyempurnakan misi persembahan dengan baik adalah kejayaan yang perlu diraikan. Bagi Lingkoh, inilah tulang belakang yang harus dihargainya sentiasa agar api semangat dalam sanubari mereka untuk melestarikan warisan budaya kuno Teochew ini terus menyala. 捞生，然后祝我们大家的身体健康啊，然后潮艺馆就生意兴隆，火火红红，我们的节目越做越火，越做越红，大家都一触长青，特别健健康康 ，OK， 身体健康最重要，好不好？好， OK， 来。Saya percaya tradisi seni ini mestilah bring down kepada generasi baru, sebab dalam percayaan saya ini tak boleh putus.
nak bring forward generation to next generation. Itu si Wutan 去助力。 Saya akan mendedikasikan sepanjang hayat saya sehingga penghujung nyawa untuk mewariskan seni ini. Tak kira susah mana sekalipun, saya tetap akan teruskan. Saya dan pewaris generasi kelima akan bersama-sama untuk cuba membawa seni yang hampir mati ini agar terus hidup sehingga penghujung hayat. 永远流传下去。陶艺馆祝大家恭喜发财，蛇年大吉，新年快乐！恭喜恭喜！ Walaupun klasik, pengisiannya sentiasa boleh diperbaharui. Begitu juga dengan legasi. Walau ada gusar di hati, perjuangan harus dihormati. Seni tradisi opera dan boneka, seni merentas zaman menyusur arus masa. Sebuah kisah klasik untuk masa hadapan.